Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 April 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Sam Keating berjaya mendapatkan kebenaran untuk merayu terhadap keputusan penjara dan denda menyebabkan kematian 8 orang penunggang basikal lajak. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara membenarkan permohonan wanita 27 tahun itu dalam prosiding di Mahkamah Terbuka pagi ini. Dan yang kedua, dia dibenarkan untuk dijamin dengan sebanyak 10,000, iaitu amount yang sama dengan di Mahkamah Magistrate. Amount yang sama tersebut kerana pada setiap masa dia hadir ke mahkamah, dia tidak pernah culas, dan hakim ambil maklum tentang hal itu, dan dia perlu juga menyediakan satu orang penjamin. Dan untuk Sam Keating hari ini, ahli keluarga dia akan menjadi penjamin dia. Dalam prosiding hari ini, Sam hadir ke mahkamah kira-kira pukul 9 pagi dengan berpakaian berbaju kurung berwarna biru diiringi anggota polis dengan kawalan ketat. Mahkamah akan menetapkan tarikh untuk mendengar merit rayuannya selepas ini. Panel hakim itu dianggotai oleh P. Ravindran, Lee Heng Cheong dan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Rabu lepas, Mahkamah Tinggi Johor Bahru menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun dan denda RM6,000 ke atas Sam kerana memandu secara melulu hingga menyebabkan kematian 8 penunggang basikal lajak pada 18 Februari 2017. Calon Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, Gabungan Pakatan Harapan tidak seharusnya mencari kemah baru pada saat keadaan politik menjadi semakin sukar. Rafizi mengulas desakan komponen PH, DAP dan Amanah yang mencadangkan pendekatan kemah besar bagi menggabungkan parti pembangkang lain ke dalam gabungan pembangkang. Kalau kita betul-betul bersama atas landasan bahawa Malaysia perlu bergerak atas prinsip-prinsip begini. Masa hujan pun kita bersama, masa panas pun kita bersama. Barulah rakyat yakin dan hormat kepada kita. Kalau saya nak tegur sahabat-sahabat pimpinan dalam Pakatan Harapan, jangan bila panas sedikit je terus nak cari payung dan kemah yang lain. Panas sikit je. Biasalah panas sikit tu, dia akan kalau kena cara dari panas dia jadi mendung, dia jadi sejuk. Kita tak boleh lari lah. Dia jadi isu apabila kalau rasa macam goyang sikit kamu cari soal lain. Rafizi berkata demikian dalam majlis PKR di Setiawangsa Kuala Lumpur yang disiarkan secara atas talian di Facebook semalam. Katanya jika ada masalah, PH perlu mencari punca sebenar untuk menyelesaikannya. Rafizi bertegas dia tidak boleh menerima jika terpaksa berkongsi pentas yang sama dengan bekas naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin yang telah berpaling tadah kepada Bersatu. Sebelum ini, DAP dan Amanah telah berkali-kali mendesak untuk bergabung dengan parti pembangkang lain seperti Warisan dan Muda sehinggakan PKR kecewa. Calon Timbalan Presiden PKR Saifuddin Nasution Ismail menafikan dakwaan bahawa mengadakan rundingan dengan mana-mana parti politik lain demi mendapatkan semula mandat rakyat adalah gerakan individu dilaksanakannya sendiri. Sebaliknya, beliau berkata tindakan ke arah itu adalah dalam pengetahuan Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR, Ahli Majlis Biro Politik PKR dan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Kalau kita berusaha cari, kita ada dua kemungkinan, berjaya atau tidak. Tapi kalau kita tak berusaha langsung, confirm tak jadi apa. Dan ternyata setelah kita berusaha, tak dapat. Kita kembali semula untuk menyusun parti dan terus bergerak. Itu isu dia. Tak ada satu saat pun keputusan seperti ini berunding dengan pihak di luar PH dibuat oleh seorang manusia, baik namanya Saifuddin ataupun namanya Anwar atau Guan Eng atau Mat Sabu. Ini keputusan bersama. Beliau berkata demikian menerusi satu video yang dimuat naik di Facebooknya semalam.
Sebelum ini, Saifuddin Nasution menyatakan bahawa PH terbuka mengadakan perbincangan dengan mana-mana pihak bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Mengulas lanjut, beliau berkata kerajaan PH sebelum ini jatuh bukan disebabkan rakyat menolak parti itu melalui pilihan raya, sebaliknya kerana pengkhianatan ahli parlimen sendiri. Pendekatan khemah besar tidak termasuk Parti Bersatu dan PAS, kata Presiden Amanah Muhammad Sabur. Katanya ini kerana tidak mungkin Pakatan Harapan akan bekerjasama dengan pengkhianat yang jelas mengkhianati amanah serta mandat rakyat. Dalam satu kenyataan, Mak Sabur bagaimanapun berkata, tidak wajar untuk menganggap PKR sebagai pengkhianat meskipun timbalan Presiden ketika itu Muhammad Azmin Ali termasuk ahli parlimen itu melompat parti melalui langkah Sheraton. Selain itu, katanya Parti Pejuang, Warisan dan Muda juga tidak wajar diberi gelaran sama atas sebab pengkhianatan Muhyiddin Yassin dan Bersatu. Kenyataan itu hadir selepas DAP menutup pintu kerjasama dengan Bersatu dan PAS selepas tidak lagi mempercayai kedua-dua parti itu yang didakwanya bersikap tikam belakang. Pengerusi DAP Lee Kuan Eng turut menolak kerjasama dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin kerana bekas Perdana Menteri itu menjadi antara penggerak langkah Sheraton yang menyebabkan kerajaan PH tumbang. Berita seterusnya. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan membidas Presiden PAS Abdul Hadi Awang berhubung kenyataannya pada Jumaat lalu. Ia berhubung kenyataan Hadi yang berkata bahawa kerajaan persekutuan pada masa ini didominasi 70 kerusi Perikatan Nasional. Dalam satu hantaran di Facebook, Ahmad berpandangan angka sebenar sepatutnya hanya 25 kerusi PN jika tidak mengambil kira ahli parlimen dari UMNO dan PKR yang melompat ke Bersatu. Hadi dilaporkan berkata, PAS akan mengadakan perbincangan sama ada setuju untuk melanjutkan MOU yang dimeterai Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan PH yang akan tamat pada 31 Julai ini. Berita harian memetik Hadi sebagai berkata, walaupun Ismail Sabri telah akur dengan keputusan Majlis Tertinggi MT UMNO agar ia tidak dilanjutkan, PAS tetap akan membincangkan memandangkan kerajaan didominasi Parti PN. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX mencadangkan gaji minimum penjawat awam dinaikkan kepada RM1,800 sebulan. Presidennya Adnan Mat berkata, ini kerana pendapatan semasa mereka tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis berbuka puasa yang diadakan selepas mesyuarat jawatankuasa tertinggi QPEX di Kuala Lumpur semalam. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob pada 19 Mac lepas mengumumkan kadar gaji minimum negara ditetapkan pada RM1,500 sebulan berkuat kuasa 1 Mei ini. Ia akan berkuat kuasa terlebih dahulu membabitkan syarikat-syarikat besar dan GLC. Sementara itu, Adnan berkata apabila berlakunya perubahan gaji minimum yang baru, akan berlaku tangga gaji yang rapat antara pekerja baru dan pekerja lama. Oleh itu, katanya pihak QPEX memohon 2 kenaikan gaji untuk penjawat awam. Selain itu, Adnan berkata sistem saraan baru hendaklah dijalankan segera supaya ia lebih komprehensif dan penjawat awam mampu untuk berada dalam keadaan selesa dengan perbelanjaan yang adil. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta.
Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.